mimbar dan khatib seperti biasa menyeru dirinya dan menyeru sidang hadirin Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengikut segala perintah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, serta bersungguh-sungguh kita menjauh, menolakkan apa juga perkara yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul. Itulah arti takwa yang diserukan oleh mimbar ini setiap hari Jumaat 52 kali setahun. Hadirin Jumaat yang bahagia lagi dikasihi Allah sekalian, dengan bertakwa itu sahaja, kata Allah, dengan bertakwa itu sahaja, dengan berpakaianlah dengan pakaian takwa itu sahaja, dengan beramal dengan amal takwa itu sahaja yang akan membawa kita bahagia di dunia dan juga berbahagia di akhirat, insya-Allah. Hadirin Jumaat yang bahagia lagi dikasihi Allah sekalian, hari ini, di hari yang berbahagia ini, marilah kita menghayati khutbah yang bertajuk kesabaran menyubur keimanan. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, sebagai orang yang beriman, kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai ujian bagi membuktikan keimanan kita kepadanya. Melalui ujian yang dihadapi, tentunya kita akan menyadari betapa lemahnya diri kita yang sangat bergantung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hayati dan renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 7 hingga 3 yang dibacakan di awal tadi, yang berarti Alif Lam Mim. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cobaan? Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka, maka dengan ujian yang demikian nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang hanya mulutnya sahaja yang berkata beriman, tetapi praktikalnya jauh sekali dari perkara tersebut yang disebutkan sini, berdusta. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan pelbagai musibah dan kesusahan supaya melaluinya kita dapat melatih membentuk kesabaran. Yakinlah bahawa Allah Subhanahu wa taala mahu mengangkat darjat dan kedudukan kita di sisinya dengan lebih tinggi sebagaimana yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hidupnya, para sahabat dan orang-orang saleh yang terdahulu. Saat ini ujian yang terbesar sedang kita hadapi ialah pandemik COVID-19 yang masih belum reda. Sudah hampir setahun kita melaluinya. Berusaha kita melawan dan menamatkan penularannya. Lihatlah, ramai dalam kalangan kita yang sangat terkesan dengan pandemik ini, bukan saja terhadap kesihatan, malah turut menjejaskan kehidupan, apalagi dibebani dengan kesukaran kehidupan akibat hilangnya sumber pendapatan keluarga. Justru keperitan ini sangat memerlukan tahap kesabaran yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Suhaib radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah." Bermaksud amat menakjubkan urusan seorang mukmin, orang yang beriman tadi. Menakjubkan sungguh, kerana setiap urusannya adalah baik. Oleh kerana itu tidak akan, dan perkara yang takjubkan ini, menakjubkan ini tidak akan berlaku kepada seorang kecuali orang-orang yang beriman saja, yang sempurna keimanannya. Apa dia?
jika dia mendapat sesuatu yang mengembirakan, dia bersyukur. Itu tabiat orang beriman. Maka itu adalah kebaikan baginya. Jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan juga baginya. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istimewanya orang-orang yang beriman ini, tidak dia keluh kesah. Dia tidak keluh kesah. Tidak keluh kesah. Dan kadang-kadang orang-orang yang menunjukkan iman yang sabar ini bukan dari kalangan orang guru agama, bukan pula daripada para ulama. Kadang-kadang ia orang-orang yang tidak pernah memasuki sekolah agama pun. Tetapi tabiat sabar yang melihatkan keimanan cukup tinggi. Hadirin Jumaat Ibu bahagia lagi dikasih Allah sekalian. Orang diuji dengan kebahagiaan, pangkat yang tinggi. Waktu itu dilaksanakannya tugas-tugasnya. Di waktu dia diuji pula dengan hilang pangkat dan jawatan. Pada waktu itu mereka merendah diri. Katanya, ketika jadi imam, kita mesti menjadi imam yang baik. Ketika menjadi makmum, kita juga mesti menjadi makmum yang baik. Seorang pimpinan tertinggi Malaysia misalnya, ketika dia jatuh, dengan ridha dia mengangkat tangan kepada Allah. Inilah ujian. Bahkan memberi kerjasama kepada apa juga yang patut dibuat. Hadirin Jumaat yang bahagia lagi dikasih Allah sekalian, ditinggalkannya jawatannya dalam hatinya, supaya dia menghadapi semua persoalan itu bersendirian, bukan melibatkan partinya. Hadirin Jumaat yang bahagia lagi dikasih Allah sekalian, itulah sabar. Tidak payah kita jauh-jauh mencari. Itulah sabar. Kerana apa dia bersabar? Kerana dia yakin itu semua dari Allah. Bahkan sesuatu yang berlaku kepada diri kita ini sebenarnya dia adalah ujian Allah. Itulah iman. Kita tidak akan menyalahkan sesiapa. Tak salah wan tu, tak salah wan. Kita kata ini ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, kalau kita melihat sejarah Islam, seorang yang bernama Huzaifah, sahabat Rasulullah, dihantar ke Rom untuk berdakwah. Dalam masa dia berdakwah, dia diminta oleh Sultan datang bertemu dengannya, oleh Raja Rom. Katanya, kau kena tinggalkan tugasan kau sebagai pendakwah ini. Hormatilah negara kami. Jika engkau tinggalkan, aku akan berikan sebahagian daripada harta Rom ini kepada kamu. Ya Allah, ya Tuhan, besarnya rasuah yang disampaikannya kepada pendakwah. Tetapi pendakwah ini sudah belajar orang yang beriman, orang yang sabar. Jika kamu enggan, kata raja, sahabat-sahabat kamu ini akan aku seksa dan bunuh mereka. Hadirin Jumaat yang bahagia lagi dikasih Allah sekalian, seorang sahabat-sahabatnya dicampakkan ke dalam kuali panas. Pernah kita melihat udang bengkok di dalam itu, mati di depan dia. Dia dengan sabar melihat saja keadaan tersebut. Air matanya mengalir kerana dia dekat dengan raja. Raja nampak air matanya. Maka raja memberhentikan penyiksaan tersebut. Dia bertanya, ada juga, sudah sedar kamu sekarang nampak anak buahmu mati, kamu masih juga macam ini apa? Tukarlah. Apa kata Huzaifah? Allah telah membagi aku hanya satu nyawa. Sekiranya aku ada nyawa sebanyak bulu rumah aku yang ada pada badanku ini, semuanya akan aku serahkan kepada Allah untuk mempertahankan agama ini. Begitu iman orang.
Begitu iman sahabat bila menghadapi sesuatu masalah. Hadirin jemaah yang bahagia lagi dikasihi Allah sekalian, itulah sebabnya apabila masa zaman ujian Allah datang dalam COVID, bahkan lama benar, bulan 3 kita dah memula sampai sekarang. Apakah yang sebenarnya praktikal sabar itu yang dah kita buat? Sudahkah kita tengok anak-anak kita tu menghafaz surat duha sampai qul a'udzu birabbin nas? Sudah 8 bulan lah. Ataupun tak ada apa-apa. Makan berjemaahkah kita dengan anak-anak? Kerana ini ujian Allah. Allah nak suruh kita balik qada semula segala apa yang kita tak buat kepada anak-anak kita. Itu tanda kita subur iman. Bagaimanakah hubungan baik kita? Kita ajar ke anak-anak kita itu khidmat, yang dinamakan khidmat. Kalau kita pergi Mekah buat umrah, waktu kita duduk baca Yasin itu ada budak-budak kecil Arab bawakan air zam-zam kat kita, suruh kita minum. Lepas tu dia datang kutip balik. Lepas tu ada seorang budak pula hantar tisu kat kita. Itu dinamakan khidmat. Khidmat itu kena dilatih. Di rumah banyak khidmat. Tolong mak ayah potong bawang dan sebagainya, itu khidmat. Khidmat itu mesti dilatih, tidak menjadi sendiri. Hadirin Jumaat yang bahagia lagi dikasihi Allah sekalian, ini yang kita kata supaya setiap ujian yang disampaikan oleh Allah kepada kita itu, kita ambil kesempatan dengan sabar. Sabar itu ialah kreatif. Sabar itu ialah sentiasa berikhtiar dan berusaha. Yang patut sabar itu manusia. Yang akan memenuhi sabar, kehendak, kemahuan dan sebagainya itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah kata innallaha ma'as-sabirin. Aku beserta dengan orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya aku mengasihi orang-orang yang sabar. Hadirin jemaat yang berbahagia lagi dikasihi Allah sekalian, marilah kita ambil kesempatan yang ada ini, di mana di zaman kita hidup ini kita diberi ujian yang sangat besar dengan COVID ini. Marilah kita melepaskan diri kita dari semua perkara-perkara ini dengan sentiasa kita melihat kepada kebesaran Allah Subhanahu, mengembalikan segala tanggungjawab ini kepada Allah Subhanahu. Kita berikhtiar. Berikhtiar itu ialah sabar. Sabar itu bukan diam menunggu. Sabar itu ialah berikhtiar bagi menghadap, menyelesaikan semua masalah-masalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan, dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Rupanya orang sabar saja yang akan dapat melepasi segala ujian daripada Allah Subhanahu wa taala.